Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, apapun kita masih lagi mendoakan pada mereka yang tengah sakit, yang itu yang paling penting. Dan hari ini kalau ada sesiapa yang bermasalah dari segi penyakit tu, kita minta dia orang banyak bersabar dan syafakallah, semoga anda itu mendapat semangat untuk meneruskan perjuangan. Bak kata orang Iban, lagi hidup lagi lawan, lagi gelaban ya. Okey, malam ni satu topik yang sebenarnya simple tetapi banyak yang disalah tafsir ataupun dia punya konsep perspektif tentang kolesterol ni. Ramai orang masih lagi ada orang panggil persepsi lama ataupun tanggapan lama bahawasanya kolesterol itu ada dua jenis, satu jahat, satu baik. Ini kita cuba betulkan. Kalau ia betul, siapa yang jahat pula, siapa yang nakal. Okey, lagi sekali bagi mereka yang sudi share, tolong kita sebarkan sebaik mungkin, sebab malam ni punya topik ramai orang tengah makan ubat yang bernama seperti, kalau you pernah dengar ujung-ujungnya bunyi tin-tin tu, apa dia? Statin. Ya, ada yang nama-nama brand jenama marketnya lain lah, tapi dalamnya ada statin. Okey, dan saya akan cuba kupaskan sama ada statin tu perlu atau tidak untuk mereka yang baru kena kolesterol. Kolesterol yang anda tahu ya, asal usulnya daripada lemak ke, daripada protein ke, daripada karbohidrat. Cepat, kalau ini tak tahu susahlah. Pasti semestinya, tapi untuk tujuan orang ramai, untuk anak-anak muda yang baru belajar sains, terutama segi perubatan dari sudut kesihatan ni, kolesterol datangnya daripada lemak, makanan-makanan yang berlemak ataupun makanan-makanan daripada gula yang tukar jadi lemak. Lepas tu dalam lemak tu ada yang berbentuk macam wax, macam orang panggil lemak-lemak macam berlilin ataupun bergetah-getah sikit tu, melekat-lekat tu, dalam fizikal pegang dia pun boleh rasa lemak-lemak ni kan. Okey, dan dalam tu ada yang dinamakan triglyceride, okey, yang di join dengan kolesterol tu. Jadi yang ini dalam body kita tu, kolesterol nanti kita bahagikan kepada beberapa jenis pula, boleh. Dan total kolesterol anda harusnya bawah daripada, yang bagusnya bawah pada 5.17 kalau pakai milimol per liter. Ada satu lagi yang pakai miligram tu saya tak ingat sangat. Itu American style. Kita ni masih lagi pakai British punya unit, 5.17 milimol, international unit, bukan British saja. Ramai negara-negara pakai milimol, termasuk Malaysia. So kalau atas pada 6.2 itu dah dikira tinggi. Kalau 7 selalunya doktor dah bagi ubat. Kalau 8 dia dah marah you pun. Okey. Dan sebenarnya kita kena tahu kenapa dia tinggi, kenapa dia rendah, dan jangan-jangan dia akan jadi rendah ataupun tak mungkin dia akan jadi terlalu hypo. Sebab tu orang tak pernah cerita tentang low kolesterol. Sebab apa? Ni saya nak beritahu ni. Okey, sebab body kita sendiri secara aturannya sudah pun Tuhan dah bagi instruction kepada body kita, ada fitrahnya mesti keluar minimumnya 75% daripada keperluan kolesterol dalam badan kita adalah secara otomatis body kita buat sendiri. Of course lah, ditambah dengan makanan 25% lagi. Maksudnya daripada luaran kita ambil makanan. Berarti kalau kita tak makan pun body kita mesti keluar kolesterol. Berarti kolesterol ni mustahak tak? Saya nak tanya you sekarang. Yang kita dah kata kolesterol tak bagus, kita kata kolesterol inilah, bila dengar je perkataan kolesterol, wah not good lah for you, macam tu kan. Saya nak beritahu sekarang, kalau body kita terlalu low kolesterol, bawah pada 2, dia tak akan jadi kosong. Dia tak akan jadi 1 ke bawah. Nanti saya cerita. Kalau kosong, you dah meninggal. Kalau 1 atau 2 je milimol, memang ada penyakit yang saya nak cerita. Tetapi yang kita risau selalu yang tinggi, over sampai 6, 7. Iyalah, kalau 10, 11, 12 tu patutlah kita risau. Itu mungkin ada masalah genetik pun. Tapi kalau takat baru over 7 ataupun baru 6.8, walaupun dia di asterikkan, di underline dalam lab report kata H, dia tulis kat situ high, you jangan nak terus makan statin.
Okey, awal lagi saya nak beritahu sekarang, statin adalah antara ubat yang kalaupun dia turunkan kolesterol, dia ada kesan sampingan. Umpamanya dia membolehkan you sampai tak boleh fikir. One of the reason is because dia block kolesterol tak boleh diproduce lagi, tak boleh diterbitkan lagi oleh body kita, dia block. Dia paksa jangan keluarkan lagi kolesterol. Kalau terlalu rendah besok, dia akan mengganggu otak you sampai you tak boleh fikir pun. Sebab apa? Otak kita juga memerlukan kolesterol, terutama sekali otak, kan? Okey, itu baru satu cerita. Tapi saya nak habiskan cerita tadi. Setiap hari hampir 3,000 miligram kolesterol yang terpaksa dikeluarkan untuk body kita, sebab itu adalah average untuk setiap hari. Berarti 3,000 miligram ni lebih kurang banyak lah, lebih kurang 3 gram fat ataupun kolesterol yang diperlukan. Berarti you kena tengok, kalau nak dapat banyak ni punya kolesterol, dia bersamaan dengan lebih kurang 14 biji telur kita kena makan sehari. You boleh makan ke 14 biji telur? Jadi tanpa kita makan 14 biji telur, body kita dah buat sendiri, sebab diperlukan daripada ujung rambut sampai ujung kaki yang dinamakan kolesterol. Lagi, kalau kita cuma ambil lipid profile saja ataupun ambil darah, dia tak bagi lebih daripada kolesterol, HDL, LDL, kan, triglyceride, lepas tu ada ratio. Rupa-rupanya yang lebih baik ialah, kalau di sini mungkin di Bangsa atau di Kuala Lumpur ada 1-2 center kot, saya tak tahu mana lagi, kat Penang ke Johor mungkin dah ada dah, yang dipanggil coronary artery calcification test. Yang paling kita risau tentang kolesterol ni ke arah heart attack lah, sebab selalunya dituduh mengatakan kolesterol lah penyebab utama kenapa serangan jantung berlaku. Sebenarnya kita tak korek lebih dalam, tak cungkil lebih dalam, kita cuma dengar-dengar, rupa-rupanya ada cerita lain. Sebenarnya kolesterol tu sebenarnya ada tujuan resmi kenapa Tuhan suruh dia keluar sampai 3,000 yang miligram bersama dengan 14 biji telur. Ataupun kalau orang yang jenis carnivore tu, sampai lebih kurang bersama macam 300 keping bacon. Tahu tak? Daging nipis tu, cold meat atau daging salai tu 300 keping. Kalau you jenis yang makan cheese, lebih kurang dekat setengah kilo kena makan sehari baru cukup pengeluaran. Jadi kalau Tuhan tak jadikan, nampak lagi sekali kebesaran Allah Ta'ala, dia buat kita, dia tahu apa yang diperlukan. Jadi kalau betul kolesterol tu nak dikatakan jahat, bagilah rendah terus. Bila rendah, saya nak bagi tahu dulu apa penyakit yang akan keluar. Kalau rendah nanti kita selesaikan. Kalau yang malam ni yang orang risau tinggi kan, tapi ramai orang lupa, inilah ilmu dia. Kalau terlalu rendah, you langsung tak ada kolesterol dalam badan you, maka you akan dapat senang risiko kena kanser. Macam nombor 2, senang kena anemia. Nombor 3, senang kena stroke. Nombor 4, kena masalah adrenal yang keluar hormon-hormon seperti kortisol, adrenalin, noradrenalin untuk menahan immunity you dan sebagainya. You senang kena infection kalau tak cukup kolesterol. Maksudnya rendah sangat kolesterol. Nak sangat ambil statin tinggi-tinggi, tekan dia sampai bawah pada 3. Tengok apa jadi. You punya virus infection akan meningkat. Lepas tu you akan senang dari segi kematian, dari sudut kebanyakan penyakit pun di bawah golongan yang tak cukup kolesterol. Macam kita tak cukup vitamin D, ingat tak? Tak cukup omega 3. Ni antara, kalau tak cukup, list dia saya bagi dah masuk 7, 8. Inflammation pula yang ke-8. Saya baca kat sini yang nombor, yang ni lagi dahsyat. Sampai kacau liver pula tu. Padahal liver lah membantu you kontrol banyak sikitnya you punya kolesterol kan. Tetapi kalau kolesterol tu rendah sangat, dia tak boleh buat kerja, liver jadi rosak. Dan yang kita herannya, dia boleh jadi depression pun, murung, kan, respiratory problem, pernafasan, sesak nafas. Lepas tu masalah aorta. Tahu kan aorta, pembuluh darah yang paling besar dalam badan kita, keluar daripada jantung, pipe yang paling besar.
Namanya apa? Aorta. Aorta tu pembuluh darah yang besar sekali tu, dia boleh jadi nipis dia punya lapisan dia, sehingga kan dia boleh bengkak. Dan senang dia boleh pecah. You bayangkan kalau pipe sebesar main pipe tu jatuh ataupun pecah kat jalan raya, habis banjir kan. Dalam badan kita memang bawa maut lah kalau kena pendarahan macam tu. Dan last sekali, dia senang membawa kepada masalah sepsis. Sepsis maksudnya bakteria senang masuk dan attack seluruh badan kita. 3 perkara yang selalu berlaku kalau kolesterol ni juga tak cukup dalam badan kita. Ingat dia tak akan jadi zero. Dia akan senang mendapat radangan, inflamasi, yang you tak rasa sampai boleh demam-demam apa semua tu. Itu dah nampak. Tapi kebanyakan penyakit dalam badan kita bermula daripada masalah kronik inflamasi yang orang kata apa, lembut you tak rasa tapi dah ada sedikit sebanyak petanda. Tapi ini cuma disebabkan kolesterol tak cukup. Nombor 2, kita akan bermasalah dengan insulin resistant, balik-balik cerita gula juga. Dan last sekali ialah masalah karat-karat tu, oxidative stress. Baik, sekarang tiba masanya saya cerita pada you kenapa orang selalu kata jahat ataupun baiknya kolesterol ni. Padahal mereka cuma dengar kalau HDL dia orang kata good kolesterol, LDL dia kata bad kolesterol. Bagi saya, selalu saya kata itu cuma untuk faham je. Tapi sebenarnya there is no such thing as bad kolesterol. Tak ada. Saya bagi terus terang. Sebab kalaupun dibahagi kepada 2, satu dinamakan HDL, high density lipoprotein. Dengar elok, lipoprotein. Perkataan ni ujungnya apa dia? Protein. Berarti semua ni adalah protein. LDL pun protein, low density lipoprotein. Dan bawah LDL tu dibahagi 2 lagi. Satu dipanggil apa yang dinamakan small and dense. Yang ni dah advance lah. Tapi supaya you puas hati malam ni, small and dense ni lah sebenarnya yang sepatutnya diiktiraf sebagai, kalau nak dikira nakal, ataupun saya tak berani kata jahat, sebab tak ada dalam iktiraf yang Tuhan jadi benda tu jahat ataupun busuk atau tak elok. Takkan Tuhan nak jadi, mesti ada sebab. Rupanya yang orang duk kata jahat ataupun tak elok ni adalah penampal. Dia macam kalau ada luka, kita nak ambil plaster tu. Jadi kalau you kata plaster tu memanglah tak elok kan atas kulit kita. Tetapi you perlukan plaster tu tak? Kalau nak tutup apa orang panggil pendarahan atau luka, perlu kan? Jadi kalau doktor nak balut tu, pembalut tu adalah yang dipanggil small and dense, SD. Tak apalah, tak ingat. Tetapi saya nak cerita kat you, dalam LDL ni pada 2. Satu small and dense. Jadi dia dense tu maksudnya dia senang beku dan dia kecil dan dia boleh tembus kepada tempat-tempat yang luka-luka. Kan dalam body kita selalu ada inflamasi. Dalam pembuluh darah yang nak pergi ke jantung pun kadang-kadang terguris juga. Maka kadang-kadang cepat-cepat LDL ni kena datang. Jadi tuan-tuan sekalian, bila block dengan LDL macam ni lah, datangnya daripada mana? Kenapa bezanya LDL dengan HDL pula? Rupanya yang small density lipoprotein yang menjadi yang orang kata nakal ni bukan datang daripada kolesterol. Sebab dia punya kerja cuma pembawa. Dia cuma lori bomba tu, ataupun kereta bomba tu, ataupun kereta apa orang panggil ambulans tu. Yang masuk ke dalam dia yang nak ditampal tu kolesterol yang baik untuk jadikan tutup luka tu. Tetapi kalau terlalu banyak, ni dia, kalau terlalu banyak dia jadi timbul, tebal. Faham tak? Kalau sikit nipis, dia band-aid dia okey. Tapi kalau band-aid dia sampai melembung, satu, benjolnya tak elok. Nombor 2, dia pun jadi block lagi. Jadi kereta tak boleh jalan dalam body kita, darah tak boleh jalan, jadilah apa yang dipanggil heart attack. Boleh faham maksud saya sekarang? Dan selalunya yang menjadikan ekstra kolesterol tu daripada mana? Siapa tahu cepat? Yang timbulnya tambah-tambah lagi tu daripada sugar. Daripada kita makan gula berlebihan, dia tukar jadi kolesterol. Kan? Yang boleh disimpan namanya glycogen. Faham?
Okey, jadi dia melekat lagi, lama kelamaan bila kita pula tambah dengan trans fat, oil minyak-minyak daripada sayur-sayuran yang selalu saya kata jangan digalakkan sangat, seperti canola oil, soya oil, corn oil semua tu kan. Lepas tu ramai juga ambil lagi yang tinggi dengan gula, donat, inilah apa lagi, croissant, biscuit, kuih-kuih Melayu ni, masya-Allah. Okey, lepas tu campur pula dengan sekali-sekala you suka-suka protein campur dengan roti, bun campur dengan burger for instance dan sebagainya. Jadi semua-semua ni menyebabkan yang dikatakan kolesterol jahat tu sebenarnya ialah asal usulnya daripada gula. Jadi sebab itulah saya tak pernah halang you seminggu 2 kali ke, ataupun sekali at least nak makan telur ayam, nak makan ikan, kan saya kata silakan. Sebab apa? Kita masih perlukan kolesterol untuk supaya tempat plaster tu masih lagi kita ada spare dia. Kalau tak ada plaster langsung lagi teruk, berdarah-darah. So itu sebenarnya yang kalau nak kata nakal atau jahat pun itu saja. Lain semua kolesterol, termasuk LDL yang satu lagi, yang dipanggil LDL tu tak saya ingat nama, tapi saya nak membuktikan pada you ada jenis LDL yang baik, yang kononnya baik, tapi yang jahat pun tadi saya kata baik juga. Dia tu berasaskan daripada makanan-makanan yang sihat, banyak sayuran yang menghijau, dan dalam sayuran tu pun ada kolesterol yang baik, termasuk you tak tahu kadang-kadang ada minyak kan dalam bijirin, semua kacang-kacang ni, coconut oil semua tu baguslah. Jadi yang itu yang akan menyebabkan nanti you punya lapisan menjadi cukup cun. Maksudnya licin je, perjalanan darah jadi bersih je. Itu yang kita perlukan. Baik, katakan you tak mau dengar juga cakap ini, you kata oh doktor, kolesterol tetap jahat juga. Saya tak kata you jangan kontrol kolesterol, you mesti kena kontrol. Kalau atas pada 7-8 saya kata itu dah terlalu tinggi. Itu tak, apa pun dalam body kita kan dia ada julat dia, sebab tu dia ada kurungan daripada A ke B, tak boleh terlalu rendah dan tak boleh terlalu tinggi. Pada malam ni yang rendah bahaya, yang tinggi walaupun bahaya tapi tidak secepat bahayanya kalau you low. Pasal apa? Cuba you tengok, kalau you tak cukup kolesterol lagi, dia ada 2-3 yang menakutkan, iaitu dia tak boleh jadi antioksidan. Maksudnya dia tak boleh lawan free radical. Berarti dia akan, body kita banyak senang berkarat, dan dia tidak boleh lawan inflamasi. You bayangkan, takkan nak harapkan omega 3 saja, takkan nak harapkan cuma vitamin D saja kan. Malam ni pula kita nak hormat kepada bakteria pula. Rupanya bakteria pun memainkan peranan penting untuk mengeluarkan kolesterol. Kolesterol melalui apa? Melalui bile. Bukanlah dia mengeluarkan kolesterol, tapi dia mengeluarkan bile. Dia absorb balik. Heran, bakteria boleh keluarkan ataupun ambil balik bile yang dah terpakai, diproses balik, recycle. Jadi bile tu dipanggil secondary bile. Tahu bile yang hijau tu diperlukan sangat untuk apa? Bile diperlukan untuk nak keluarkan kolesterol yang berlebih-lebihan. Bile juga kontrol sama ada tinggi rendahnya, HDL, LDL semua tu dia kontrol. Bile yang dalam gallbladder kita tu, yang diperbuat daripada liver, dia juga menghisap semua vitamin-vitamin A, D, E, K tu. Banyak tak vitamin A, D, E, K, vitamin fat soluble, dan dia kontrol daripada menjadi SIBO, small intestine bacterial overgrowth. Yang pernah dengar tak H. pylori yang doktor pergi embus tu, bagi antibiotik sampai kuku jadi hitam? Tak perlu go through all that kalau you jaga bakteria you dengan baik. Fiber, serat kena cukup, ambil bahan-bahan seperti tempe, ambil sauerkraut, kimchi. Setengah orang pergi Japan belajar makan natto, saya tak boleh lah, bau dia pun saya tak tahan kan. Ramai yang telah mendapat manfaat dari DND 369 Sacha Inchi Oil. Pastikan DND 369 Sacha Inchi Oil yang original hanya dari DND. Dapatkan daripada dropship sah DND. Malam ni saya nak introduce satu lagi untuk tujuan jaga kolesterol, namanya B3 niacin. Nama vitamin B3 niacin. Kalau you nak beli vitamin lah, namanya niacin. Okey, dan anda pernah dengar saya
banyak kali cerita tentang TUDCA, Tutka ni ada jual kat farmasi, you silakan. Tapi yang penting kalau you ambil, saya nak tambah probiotik. Prebiotik dah ada, kita nak probiotik, sebab probiotik malam ni memainkan peranan yang tinggi. Dan kalau you tak cukup juga lagi kolesterol, malam ni you jangan risau. Kalau you ambil 2 kali seminggu, katakan telur dengan ikan atau daging yang kalau boleh organic meat, selamat, cukup. Tak payah banyak-banyak sangat kan, sebab body kita dah keluarkan sendiri, kita kena tambah sedikit saja. Dia juga buat vitamin D tau. Kolesterol ni, kalau tak ada kolesterol, tak adalah vitamin D dalam body kita. Asyik duk cerita kena ambil suplemen je, rupanya kita tak ambil asas dia. Asas dia ialah kolesterol ataupun bal ni very mustahak. Dan bila you tak dapat vitamin A, D, E, K, banyak penyakit akan timbul. Lagi satu saya kata, seks hormon seperti estrogen, progesteron, testosteron terutama sekali amat memerlukan kolesterol. Dan yang paling penting malam ni, immune system kita perlukan kolesterol. Yang kita takut orang lupa, yang kita ada lebih kurang berapa, dekat 50 trilion sel dalam body kita ni, semua sel tu perlukan kolesterol, sebab dia punya lapisan luar, salutan luar yang 2 lapis tu, semuanya diperbuat daripada lipid ataupun dipanggil kolesterol base. Jadi you bayangkan, kalau sebab tu kena keluar sampai 3000 mg kan. So mulai malam ni you jangan kata lagi kolesterol tu tak baik, dan jangan terlalu cepat nak merendahkannya kalaupun terover sedikit. Saya ulang, sedikit ni maksudnya kalau dia kata 6.1 atau 6.2 tu dah upper limit. Kalau you dapat 7.1, 7.2 pun you masih boleh kontrol dengan buat apa? Dengan 3 perkara. Satu, jaga diet, D&D diet, ikut betul-betul. Ni acahkan diri makan probiotik daripada makanan dulu. Ingat tak, benda-benda yang fermentasi yang tapaikan tu, maksudnya benda-benda yang diperam lah, seperti sauerkraut. Dan ujung-ujung tadi saya ajar nama Tutka dan niacin. Baik, kita habiskan malam ni dengan satu bahan yang saya dapati juga mustahak, iaitu tadi saya dah kata fiber bagus. Yang simple-simple dulu, green tea boleh, buah delima bagus, lemon juice ni 5 lagi sekali mainkan peranan, dan sayur hijau dah kata. Garlic, bawang putih antara terbaik untuk tujuan nak merendahkan you punya kolesterol secara natural. Lepas tu omega 3, D&D 369 lagi sekali mainkan peranan. Saya kira Allah ni maha kaya. Saya jumpa satu je bahan macam ni, dia boleh tolong berbagai jenis masalah. Masya Allah. Sebab tu kita harus bersyukur sangat-sangat. Lagi yang you boleh order kat online pun, namanya milk thistle. Ni bagus untuk liver, dan bila liver tu cantik, maka bile pun jadi cukup. Bila bile cukup, semua kolesterol pun akan orang kata terkawal. Dan saya janji malam ni nak bagi satu new finding saya. Saya tak pernah tengok benda ni, dan saya study, namanya Hovinia dulcis. You kena order ni daripada, insyaAllah saya cuba masukkan daripada Japan dengan Korea. Dia orang ada pokok yang boleh ditanam di kawasan sana. Dia jadi macam kismis nanti bila dia kering. Nanti saya cuba dulu beberapa bulan ni. Kalau dah okey, kita cuba bantu body kita untuk mengawal kolesterol yang terbaik. Namanya Hovinia dulcis. You boleh Google sama-sama lah, nanti kita belajar, boleh? Dan kalau orang tanya minyak kelapa bagus tak bagus untuk tujuan kolesterol ni, takut tinggi ke, jawab dia orang, is one of the best. Minyak kelapa, terutama sekali virgin coconut oil. Okay, so cukup dulu saudara sekalian. Jangan lupa lagi sekali, D&D 369 Sacha Oil memainkan peranan yang terbaik. Apapun, jangan lupa pada D&D diet dulu. Jaga diet dahulu. Alright, jumpa lagi. Saya harap you dah bebas daripada persepsi yang kolesterol tu jahat ataupun tak elok. Semuanya best, cuma kita jangan over sangat. Tetapi malam ni saya dah yakinkan you jangan under, dan jangan rajin nak makan statin kalau 1-2 unit saja berlebihan. Jaga melalui pemakanan pun dah boleh. Faham?
Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hidup anda dunia ni bahagia, akhirat syurga, dan jangan lupa selalu kita lepaskan, let go and feel good all the time.